Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat sebegini, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi memberi kepada kita untuk kita belajar beberapa amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur. Dan kita tahu, kita sedia maklum bahawa di hadapan kita ni kita ada dua keadaan yang kita kena lalui dalam kehidupan kita. Sama ada kita akan dimasukkan dalam kenikmatan. Bila kita masuk dalam kubur, kubur tu berubah menjadi taman pada taman-taman syurga, ataupun kubur kita ni menjadi satu tempat yang paling mengerikan dan mengazabkan. Dan kita dah sebut dah bahawa kenapa Allah jadikan pada kita ni, lepas pada kita mati, kita hidup lagi di alam barzah. Kenapa Allah jadikan kehidupan kita tidak terus kepada hidup di padang mahsyar terus? Patutnya demikian. Kita dah jawab sebelum daripada ini dengan tujuan untuk yang pertamanya nak suruh kita, orang yang hidup di atas dunia ini, sempat menolong kita bila kita berada di dalam kubur. Yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan kita yang kita buat di atas dunia ini yang menyebabkan kita akan terselamat waktu mana kita dalam kubur nanti. Ini di antara perkara yang menyebabkan bila kita selamat dalam kubur nanti, maka selamatlah kita di padang mahsyar Allah. Kemudian lepas pada kita selamat di padang mahsyar Allah, menyebabkan kita juga akan mudah masuk dalam syurga Allah. Ini keutamaan dalam kehidupan kita. Para penonton sekalian, kita kena jelas dalam hidup kita ni, jangan kita hidup untuk dunia saja, jangan. Ramai di kalangan kita ni, dia fikir untuk nikmat dunia. Dia tak fikir tentang bagaimana untuk dapat nikmat di akhirat nanti. Rugilah dalam diri kita kalau kita ni sentiasa fikir tentang dunia, tapi kita tak fikir tentang bagaimana kita dalam kubur, bagaimana kita di padang mahsyar, kemudian bagaimana kita nak masuk dalam syurga Allah. Hidup kita ni di dunia ni, nikmat bagaimanapun sekejap saja. Kita kena faham benda yang sedemikian rupa pada diri kita. Jangan kita jadikan dunia ni menjadi matlamat, menjadi kejaran. Ramai di kalangan kita, dia jadi begitu. Bila hidup di atas dunia, dia sibuk tentang dia nak rumah dia besar, dia nak pada kereta dia mewah, dia nak pada pakaian dan kehidupan dia dalam keadaan dia ni rasa seronok je di dunia ini. Tahu-tahu bila masuk dalam kubur, dia tak ada persiapan, dia tidak ada persediaan pada diri dia. Ini satu perkara yang paling menyesakkan dada bagi orang yang hidup sebegini, sedemikian rupa. Orang mukmin ni orang yang kena fikir tentang bagaimana kita nak hidup waktu mana kita lepas pada mati nanti. Di antara perkara yang paling kita takut ialah kita kena azab kubur. Kena azab kubur ni. Lepas pada mati tu, kita je mati-mati ni, kita diajar jangan takut. Jangan kita rasa bahawa mati ni berakhirlah segala-galanya. Tidak. Tetapi kita kena ingat, bila start daripada kita mula mati, Allah akan mula balas. Balas. Apa yang kita buat di atas dunia ini. Selama mana kita di atas dunia ni, kita sedang buat amalan. Kita buat amalan. Bila kita dapat ganjaran? Bila kita mula masuk dalam kubur. Bila kita masuk dalam kubur, mulalah kita diganjarkan ganjaran-ganjaran yang kita buat sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Lalu, jadikanlah kubur kita ini di antara tempat-tempat yang membahagiakan. Jangan kita jadikan kubur kita ni tempat yang mencelakakan. Ramai di kalangan kita yang menyebabkan kita bincang tajuk ni kita sebut yang begini ni. Kenapa? Kerana ramai di kalangan kita dia fikir bahawa hidup ni untuk dunia je. Dia nak seronok di dunia. Dia sanggup minum arak, dia sanggup isap dadah, dia sanggup terlibat dengan ganja, dia terlibat dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punca apa dia? Punca dia nampak hidup di atas dunia. Dia tak nampak yang kena hidup lagi dalam kubur nanti. Ramai di kalangan kita ni, bila begitu, dia pun mula kejar dunia. Dia nak pada dunia saja. Nak jadi glamour,
nak jadi nak harta benda banyak, nak kepada kedudukan yang hebat, nak ni, tiba-tiba bila masuk dalam kubur, tahu-tahu kubur dia ni tempat yang menggerunkan dan menakutkan. Yang lebih bahaya lagi, bila masuk dalam kubur tu, roh kita ni keluar daripada tempat di antara tangan kita ni, roh kita berada di antara tangan kita dengan dada kita. Dia keluar saja. Bila keluar saja roh tersebut, tiba-tiba malaikat mula pegang roh kita ni, hunjam ke dalam muka bumi ni. Sedalam mana 7 petala bumi masuk terjunam dalam kubur dia, dan kubur dia berubah menjadi kesengsaraan yang amat sangat. Punca apa? Punca dia tak buat persiapan waktu mana hidup di atas dunia ini. 3 malam kita sedang berbicara tentang mengenai apa dia amalan yang boleh menghindarkan kita daripada azab kubur, daripada mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi sampai kita cerita ni sampai pada lebih kurang 15, perkara yang ke-15 lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita ni. Rasulullah cerita, setelah itu aku melihat seorang daripada umat aku, ada umat aku yang berkemungkinan akan masuk neraka. Yang ke-15 ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita waktu mana Rasulullah duduk dengan Abdul Rahman ibn Samurah. Dia cerita bahawa Rasulullah pernah cerita yang ni, cerita mimpi Rasulullah. Rasulullah tengok adanya seorang umat dia yang nak dihumban ke dalam neraka Allah. Tiba-tiba Allah selamatkan dia dan yang selamatkan dia daripada terhumban ke dalam neraka Allah ataupun diazab kubur. Saat mana dekat-dekat dengan dia di kubur, dia nak berubah menjadi neraka ni, tiba-tiba di saat tersebut datang amalan. Amalan apa dia? Amalan air mata yang jernih keluar kerana takut kepada Allah. Pernah di atas dunia ni ada orang yang dia duduk sebut, bila dia ulang kalimah-kalimah zikir pada Allah, menggigil tubuh badan dia, teresak-esak dia menangis. Saat mana dia teresak-esak menangis, dia teringat terhadap dosa-dosa dia yang lalu. Takut dia dengan dosa-dosa ni. Ada orang yang begitu, hati dia ni jernih, hati dia lembut. Saat mana dia sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ataupun mulut dia sebut hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah, dia pun mengalir mata dia, mengalirkan takut. Ataupun dia sebut Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Zikir je. Ataupun dia tak zikir tapi dia tengok satu benda, jadi kaget dia. Allahu Akbar, banyaknya dosa aku. Dia tengok tu, dia kata Allah, dosa aku ni macam mana ya Allah. Dia jadi rasa gemetar tu badan dia. Meniti air mata, tak meniti air mata dia. Takut kerana Allah, kepada Allah, terhadap kesilapan dia yang lalu daripada diri dia. Dia ni elok-elok dah kubur dia nak berubah menjadi neraka, tiba-tiba berubah menjadi kepada yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Air mata dia keluar kerana rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dia baca Quran je mengalir air mata, baru je alhamdulillahi rabbil alamin, sak menangis terus. Dia ni tak boleh nak sebut Ar-Rahmanir Rahim. Nak sebut Ar-Rahmanir Rahim tu tak boleh pada diri dia. Kenapa? Kerana dia rasa sebab, dia rasa takut, dia rasa bimbang dengan keadaan yang dia buat sepanjang atas dunia ni. Banyaknya kesilapan aku. Dia datang balik yang disebut dengan saat-saat mana dia berdosa pada Allah. Datang dalam pemikiran dia, Allah aku ni ya Allah, dosa aku ni tak tahulah macam mana. Kamu pandang tak pandang aku ni ya Allah. Kamu tengok tak tengok aku ni ya Allah. Dia mula datang sebab dalam jiwa dia. Perasaan dia ni mula pada diri dia, dia rasa kelam kabut pada diri dia ni. Akhirnya disebut tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Aku taubat pada kamu ya Allah. Aku taubat pada kamu ya Allah. Ataupun dia sebut Rabbighfirli
Rabbi firli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Allahumma firli, ya Allah tolong ampunkan dosaku ya Allah. Yang ni tiba-tiba menitis air mata. Sak dia menitis air mata dia. Kerana dia takut pada Allah terhadap kesilapan dia, takut pada Allah kalau Allah tak pandang dia, takut kalau diri dia dalam keadaan yang tak sempurna, yang diajar oleh Nabi, dan dia ni jauh dengan Nabi. Dalam hidup dia fikir benda-benda yang demikian, yang menyebabkan disebutnya bahawa dia terselamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni, menyelamatkan dia daripada neraka tersebut. Ni amalan kita di atas dunia ni, yang kita boleh buat benda ni. Kena buat. Maknanya dalam diri kita ni kena ada pada diri kita ni masa-masa tertentu dalam hidup kita ni, kita fikir terhadap bagaimana aku dengan Allah, bagaimana hubungan aku dengan Allah dalam hidup ni. Ni kena ada pada diri kita demikian. Kita sibuk nak jaga hubungan dengan manusia, tapi hubungan kita dengan Allah, kita tak tahu macam mana. Orang kita dia nak jaga hubungan dia dengan customer dia. Dia nak jaga hubungan dia dengan keluarga dia. Dia nak jaga hubungan, takut orang tu sakit hati. Takut orang ni terasa hati. Tapi Allah terasa hati dengan dia, dia tak pernah takut. Tak pernah bimbang dalam hidup dia. Pelik kan hidup orang di kalangan kita ni, sibuk nak jaga yang disebut dengan orang, tapi kita lupa terhadap nak jaga Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Kemudian Rasulullah cerita lagi, aku melihat seorang daripada umat aku, ada di antara umat aku, yang dia berdiri di atas sirat yang bergoyang seperti goyang pelepah kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ni nak gambarkan dalam hidup kita ni, satu ketika nanti lepas pada kita melalui kubur, kemudian di akhirat nanti ada orang yang lalu titian sirat. Bila melalui titian sirat ini, tiba-tiba titian sirat tu bergoyang macam pelepah kurma yang bergoyang. Kita tengok, payah orang Malaysia kita ni nak tengok kurma ni, kita tengok pelepahnya lah, senang cerita. Pelepah kelapa tu bagaimana ditiup angin. Bila ditiup angin tu bergoyang, pelepah kelapa sawit, senang cerita ni. Tengok bagaimana bergoyang. Rasulullah kata goyangan tersebut menyebabkan dianya pelepah kurma tadi bergoyang ni, bagaimana dia nak suruh pada diri dia ni, nak suruh tenang pelepah yang disebut dengan titian sirat tadi. Maka datangnya sangka baik dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangka baik kepada Allah. Yang ni kena ada. Amalan kita di atas dunia ni, di antara amalan terlibat dengan hati kita, bersangka baik pada Allah. Ni amalan yang ke-16 yang perlu kita buat di atas dunia, supaya kita terselamat dalam kubur nanti. Dalam kubur tu terselamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan di akhirat. Di akhirat tu melalui titian sirat tu pun rasa selamat. Yang waktu mana tergoyang. Kalau kita tengok orang yang betulkan pendawaian elektrik tu kan, dia jalan di atas dawai elektrik tu, dia di atas kabel, di antara kabel-kabel, kita terjadi gayat. Kadang-kadang kita tengok orang yang pegang besi itu berjalan di atas tali. Berjalan di atas tali tu pun kita rasa gayat. Kita rasa dalam diri kita ni rasa kelam kabut, kita rasa. Cuba bayangkan orang yang melalui titian sirat. Rasulullah kata titian sirat ni dianya lebih halus daripada selai rambut yang dibelah 7. Ini digambarkan demikian. Selai rambut yang dibelah 7. Kemudian dalam masa yang sama, selai rambut yang dibelah 7 ni sendiri, halus tu, kemudian tajam pula, lebih tajam daripada mata pedang. Allahu Akbar. Bengkak-bengkok pula. Kemudian tergoyang-goyang pula. Macam mana nak lalu? Suasana yang dalam hiruk-pikuk. Bawah ni neraka. Ngauman neraka tu, bunyi bunyi itu macam nak menyambar orang yang ke atas melalui titian sirat itu sendiri. Prasangka baik pada Allah, sangka baik pada Allah ni menyelamatkan kita saat mana ketakutan melalui titian sirat. Kalau begitu, alim ulama sebut, maka di atas dunia ni letak sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah ni maknanya apa dia? Husnuzzan billah. Berbaik sangka dengan Allah di atas dunia ni macam mana? Segala sesuatu yang terjadi pada kita, kita letak ada hikmah. Itu cara dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni, sepanjang kita hidup di atas dunia ni, kita ajar pada diri kita, semua benda yang terjadi ada hikmah yang tersendiri. Hikmah apa dia? Ada benda yang Allah nak bagilah pada diri kita ni. Dalam hidup kita, ada kadang-kadang benda yang kita nak,
Allah tak bagi. Benda yang kita tak nak, yang tu pula Allah bagi pada diri kita. Dalam hidup kita ni, kadang yang kita tak nak, tiba-tiba yang tu Allah bagi pada diri kita. Yang kita nak, Allah tak bagi. Kita tanya, kenapa demikian ya Allah? Kita akan sibuk tanya, kenapa yang aku nak, Allah tak bagi? Manakala yang aku tak nak, yang itulah yang Allah bagi. Lalu kita tak ada hikmah yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, benda yang Allah bagi tu, kita letak apa dia? Allah ni maha penyayang dengan aku. Allah ni sayang pada diri aku. Dalam hidup aku ni, Allah kurniakan pada diri aku nikmat sebegini. Walaupun kita rasa itu satu kesengsaraan, tetapi kita pandang dengan penuh kehikmatan. Hikmah yang tersendiri. Saya buat contoh apa dia? PKP ni lah. Misal contohnya. Ramai di kalangan kita kan, dia fikir sampai tertekan dalam hidup dia. Sanggup nak berjalan balik kampung, nak berjumpa dengan mak ayah. Sanggup nak buat sesuatu yang hilang kewarasan akal. Dipanggil. Kalau orang yang hidup sampai peringkat demikian, dia rasa tertekan. Tapi orang yang nampak ada hikmah, Allah kurniakan kita dalam PKP ni. Kalau Allah tak buat PKP ni, boleh jadi hidup kita ni penuh dengan penuh dengan kesibukan dengan dunia, berkejaran hidup dengan dunia. Bila kita Allah bagi PKP ni, hikmah dia, saya dapat kenal Ustaz Ahmad Dasuki. Di antara hikmah dia, saya dengar juga kuliah. Ramai mana yang tulis, Ustaz, dulu saya tak dengar kuliah, tak sempat nak dengar kuliah. Sekarang baru sempat saya nak dengar kuliah. Saya dengar kuliah. Dulu saya tak reti nak share kuliah Ustaz. Sekarang saya sibuk share, bagi tahu pada kawan-kawan saya, saudara-saudara saya. Saya dapati bahawa hikmah dia banyak yang Allah bagi pada kita. Hikmah dia banyak sangat. Sebelum daripada ni kita jarang masuk ke dapur kan. Tambah orang lelaki. Mana ada kita peluang kita nak masuk ke dapur. Tapi bila berlaku PKP ni, ramai je lelaki kejap-kejap masuk dapur. Kejap-kejap masuk ke dapur. Semua reti dah. Ada yang sibuk tengok resipi masakan. Nak buat macam-macam gaya. Sebelum daripada ni tak pernah. Ramai mana orang kita, ya Allah bagi hikmah yang lebih baik dengan keadaan begini. Bila kita pandang positif, bila kita pandang hikmah, setiap terjadi ada benda yang baik yang Allah jadikan. Tak pernah kita, ramai mana orang lelaki yang disebut, saya tak pernah jadi tu imam semayang tarawih. Tahun ni saya jadi imam semayang tarawih, disebut. Ni sejarah. Ramai mana makcik-makcik sebut, dia kata, tahun ni lah tahun kali yang pertama boleh bersalam dengan Tok Imam tahun ni. Tak pernah boleh bersalam dengan Tok Imam. Tahun ni boleh bersalam dengan Tok Imam. Menandakan apa dia? Hikmah yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang tak pernah khutbah raya, tak pernah dalam hidup dia khutbah raya, tahun ni ramai mana yang jadi khatib boleh berkhutbah raya pada tahun ni. Menggambarkan apa dia? Menggambarkan pada kita, di sebalik sesuatu perkara, bersangka baiklah kepada Allah. Ini cara orang mukmin. Dalam hidup kita, ada orang yang Allah jadikan apa dia? Dia berumah tangga tak dapat zuriat. Jangan disangka buruk dengan Allah. Jangan. Ada hikmah yang Allah jadikan. Ada yang dapat zuriat dalam hidup dia, kemudian anak-anak dia pula sakit, tak sesempurna sebagaimana orang. Lalu dia jangan pandang buruk pada Allah. Lalu dia nampak ada hikmah Allah jadikan demikian. Ada orang yang Allah matikan awal anak-anak dia. Kecil-kecil lagi Allah matikan awal dalam anak-anak mereka ni sendiri. Yang menyebabkan kematian dalam hidup dia. Tapi dia pandang hikmah yang terjadi di sebalik sebut. Kita tengokkan orang Terengganu, hamba Allah, daripada seorang pakcik di Terengganu, isteri meninggal dunia. Kemudian baru-baru ni anak dia lemas, tiga orang. Tiga orang lelaki. Anak yang dia kasihi dan disayangi tersebut. Serentak menghadap di hadapan Allah. Lalu tengok bagaimana pakcik tersebut disebut, saya redha dengan apa yang Allah jadikan ini. Maknanya apa dia? Baik sangka dengan Allah. Jangan biarkan buruk sangka dengan Allah. Siapa yang membiarkan syaitan masuk dalam jiwa dia, buruk sangka ni akan datang. Kenapa terjadi macam ni? Kenapa begini? Kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Ni semua ni menyebabkan akhirnya kita ni akan jadi rosak. Yang lebih bahaya lagi, masuk dalam kubur, tiba-tiba kubur kita ni menjadi satu kawah ataupun satu lembah ataupun satu gaung kepada tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini di antara perkara yang kita kena jaga pada kita yang ke-16. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita lagi. Aku tengok dalam mimpi aku tu seorang daripada umat aku yang berada di atas sirat dalam keadaan merangkak.
Dia umat aku, Rasulullah sebut. Dia dalam keadaan mengangkat sedikit demi sedikit, mengangkat di atas titian sirat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Rasulullah kata, tiba-tiba selawat yang ditujukan kepadaku mendatangi daripadanya, kemudian membantu dia berdiri hingga akhirnya dia berhasil untuk sampai di penghujung titian sirat. Allahu Akbar. Rasulullah sebut antara amalan yang kamu kena buat atas dunia ni, nak suruh kamu selamat. Selamatnya kamu dalam kubur nak selamat. Kemudian di padang mahsyar selamat. Sampai di titian sirat pun boleh kamu selamat. Apa dia? Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Saya bila ada orang tanya, Ustaz, nasihatlah sikit pada saya akan sebut selawat pada Rasulullah biar banyak. Biar banyak dalam hidup. Kerana di antara perkara yang paling sukar orang Melayu kita nak buat ialah selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah ni orang kita payah nak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan orang Melayu lah, orang Arab dan sahabat-sahabat Rasulullah. Sampai Rasulullah kata apa dia? Di antara orang yang paling kedekut di kalangan umat aku ialah orang yang mendengar nama aku, tiba-tiba dia tak berselawat pada aku. Padahal dia dah dengar dah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana kita kena selawat pada Rasulullah? Paling tidak dalam hidup kita ni, setiap hari ni tak berhenti daripada selawat 70 kali sehari. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satu amalan yang kita buat, dan bila kita buat, Allah Subhanahu wa taala gandakan amalan kita berganda-ganda dengan selawat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Siapa-siapa yang berselawat pada aku sekali, Allah akan menyebut dan berselawat pada diri dia sebanyak 10 kali. Tuan-tuan tak bangga ke tuan-tuan? Kalau dalam hidup kita ni agung sebut nama kita. Katakanlah kita ni dalam hidup kita ni tiba-tiba agung sebut nama kita. Disebut demikian. Kemudian dibagi tahu pada bentara, dibagi tahu pada manda menteri dan sebagainya, dia kata tolong sampaikan salam saya kepada si Anu bin si An. Kita pun dengan nama kita, Allah sukanya. Nama apa dia? Nama yang disebut oleh Perdana Menteri Makcik Kiyah di Bandar Tun Razak ataupun orang sibuk cari mana Makcik Kiyah sebenarnya. Orang sibuk cari tu, Perdana Menteri sebut orang Makcik Kiyah tu, semua makcik-makcik Kiyah tu berjalan mengangkang je semua. Nah, sebutnya baru agung yang sebut. Ni bukan agung, bukan Perdana Menteri yang sebut. Siapa yang sebut nama kita? Allah. Allah yang sebut. Macam mana nak suruh Allah sebut nama kita? Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, kamu selawat pada aku sekali je, Allah sebut nama kamu 10 kali. Allah selawat. Tak adalah satu amalan yang Allah turut serta buat bila Allah Subhanahu wa taala suruh kecuali selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita solat, tapi Allah tak sebut bahawa aku turut serta solat dengan solatnya kamu. Allah suruh kita ni zakat. Allah tak sebut aku turut serta berzakat dengan kamu. Tapi bila Allah suruh kita ni berselawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatah, dan juga malaikat-malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah, sallu, hendaklah kamu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah, selawatlah kamu ke atas nabi kamu taslima, dalam keadaan yang sungguh-sungguh kamu dengan penuh penyerahan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini besarnya nilai selawat. Tu dia besar dalam ummah kita ni. Kalau nak selamat dalam kubur nanti, selawat pada Rasulullah. Jangan malas nak berselawat pada Rasulullah. Setiap hari ni pesan pada anak-anak, jangan sibuk tanya dah makan ke belum. Jangan sibuk tanya soalan-soalan lain. Hari-hari kita tanya, dah berselawat ke belum? Dah berselawat ke belum? Anak-anak kita tanya, kenapa kena sibuk tanya soalan macam ni, Ma? Kenapa, Mami? Kenapa soalan macam ni, Umi, ditanya setiap hari pada kita? Lalu kita jawab, kalau kamu nak selamat dalam kubur, kamu selawat pada Rasulullah. Kalau kamu nak selamat di padang mahsyar Allah, kamu selawat pada Rasulullah. Kalau kamu nak suruh kamu ni dapat masuk syurga,
yang waktu mana kamu melalui titian sirat tu merangkak, kamu nak suruh berdiri tegak balik, saat mana selawat pada Rasulullah sebut pada kita, siapa yang selawat pada aku, maka tegak diri dia waktu melalui titian sirat tu, laju je masuk dalam syurga Allah. Dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan dia menyeberangi titian sirat itu dalam keadaan yang senang dalam hidup. Para hadirin sekalian, kalau yang macam ni pun kita tak boleh buat, memang jahat sungguh kita. Para hadirin sekalian kena ingat demikian. Saya nak sebut, kalau amalan yang semudah ini, tak ada benda pun yang kita rugi. Tak ada benda pun yang kita rugi. Selawat pada Rasulullah. Selawat pada Rasulullah. Kita tak guna harta pun, kita tak guna tenaga pun. Kalau ada pun kita guna suara sikit. Kalau kita perlu sikit je, yang ke Allahumma salli ala Muhammad, sikit. Tiba-tiba kita ni tak bersalawat juga. Memang jahat sungguhlah dalam hidup kita bila kita sampai demikian pada diri kita. Lebih-lebih lagi lah dalam dunia yang orang sibuk berbicara tentang kehidupan dunia. Orang sibuk berbicara tentang selebriti itu, selebriti ini. Tiba-tiba kita tak sebut selebriti yang kena besar dalam diri kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni selebriti agung dalam kehidupan orang mukmin. Kemudian Rasulullah cerita lagi, aku melihat seorang daripada umat aku yang sampai di hadapan syurga, tetapi pintu-pintu syurga tertutup untuknya. Allahu Akbar. Ada orang yang dia seberang, dah sampai seberang tu, tiba-tiba dah pintu syurga dah. Tiba-tiba pintu syurga tu tertutup untuk dia. Tertutup untuk dia. Macam mana nak suruh terbuka pintu syurga ni? Lalu Rasulullah kata, kesaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah membukakan pintu-pintu itu baginya dan memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ada orang yang begitu dalam hidup dia. Allah nak jadikan ujian pada diri dia. Lalu bila dia duduk, bila dah sampai depan pintu syurga dah, tiba-tiba pintu syurga tu tertutup. Benda apa yang menyebabkan terbuka balik? Datang amalan syahadah dia. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sanggup menjadi saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya sanggup menjadi saksi Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ni hidup kita ni tajdidus syahadah, memperbaharui syahadah. Duduk seorang-seorang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Elok-elok kita ni tak ada nikmat dalam kubur tu. Bila syahadah kita datang, tiba-tiba terbuka pintu-pintu kenikmatan, terbuka pintu-pintu syurga Allah di saat mana kita berkeseorangan di dalam kubur. Bangun di padang mahsyar, nak masuk dalam kelompok orang mukmin, syahadah tadi. Syahadah kita ni yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita pun masuk dalam kelompok orang mukmin ini sendiri. Berada di padang mahsyar ni, dia akan pecah manusia. Manusia ni akan pecah. Jalan je, kita bangun daripada kubur tempat masing-masing ni, kemudian kita berjalan nak pergi ke pengadilan Allah. Dalam keadaan kita berjalan tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Berpecah wahai penjenayah semua. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, orang-orang yang buat salah jangan duduk sekali orang mukmin. Orang mukmin pergi duduk satu kelompok dia. Macam mana kita nak masuk kelompok orang mukmin ni? Syahadah. Syahadah ni menjadikan kita orang mukmin. Satu hebatnya Islam ni, dia tidak meletakkan bangsa tu keutamaan. Tetapi dia letakkan yang dalam Islam ni apa dia? Yang dia letakkan keutamaan yang disebut dengan agama. Bangsa kamu datang orang Cina ke India ke, kemudian kita tengok di Amerika sekarang, oleh kerana bangsa mereka mula timbulkan isu yang disebut warna kulit di kalangan mereka. Islam datang, Islam tak. Islam diajar, kamu tak payah pedulilah bangsa mana pun kamu. Walaupun kamu ada keturunan yang hebat bagaimana sekalipun, tapi kalau kamu tolak Islam, kamu tak jadi mulia. Islam diajar kita jadi mulia ni bila kita terima Islam. Bila kita terima Islam, naik kemuliaan. Orang Melayu kita ni jadi mulia ni, kita sebut Melayu. Jadi kita ni sentiasa tahan kerana Melayu ni satu-satu bangsa yang dikaitkan dengan agama. Dia
Sebut saja orang Melayu, Islam terus. Itu di antara dalam dunia ni. Orang Arab tak semesti lagi. Jadi oleh kerana demikian, kita sebut bangsa dengan agama tu disatukan dalam Melayu dia panggil. Tapi bila orang masuk Islam, dia tak masuk Melayu. Kena faham demikian. Dia masuk dalam bangsa kekal pada mereka sebut. Manakala agama berubah. Tak ada masalah lah. Yang pentingnya kita adik-beradik di antara satu sama lain. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kamu menjadikan Allah Rabb kamu. Manakala orang mukmin yang lain ni adik-beradik dengan diri kamu. Tu hebatnya Islam. Islam dia ajar demikian. Bila kamu masuk Islam, kamu jadi hebat dalam tubuh badan kamu. Kamu jadi hebat di dunia pun kamu hebat. Bila kamu dalam kubur pun kamu jadi hebat. Bila kamu bangkit di akhirat nanti, kamu jadi hebat juga. Kenapa? Kerana Islam menghebatkan seseorang. Dia panggil. Yang tu yang disebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, selain itu juga aku melihat orang yang lidah dia dipotong. Lalu aku tanya malaikat Jibril, orang yang macam mana ni malaikat Jibril? Aku tengok dalam mimpi aku, orang yang lidah dia kena potong. Aku tanya malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril jawab, mereka itu adalah orang yang suka melaga-lagakan manusia. Ini yang terawal yang kita sebut sebelum daripada ni. Yang dalam riwayat yang cerita tentang mengenai, kalau kita nak suruh kita terselamat dalam kubur nanti, tak diazab dalam kubur nanti, jangan laga-lagakan orang. Sifat orang mukmin, dia mendamaikan orang mukmin. Dia mesti jadi begitu. Jangan kita dengan orang kafir lemah lembut. Dengan orang mukmin dalam keadaan kita berkasar. Orang mukmin ni kena asyidda'u 'alal kuffar. Dengan orang kafir kena tegas. Ini pendirian hidup kita. Orang mukmin. Tapi dengan orang Islam, ruhama'u bainahum. Belah kasihan sesama kamu ini sendiri. Orang kita pelik. Dengan orang Islam tegas. Orang Islam dalam keadaan kita jauh. Tiba-tiba dengan orang kafir nak jadi lemah lembut pula kita. Jibril menjawab, di kalangan orang yang suka melaga-lagakan orang. Selanjutnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku melihat berapa orang yang tergantung pada lidah dia. Dalam keadaan demikian, lalu aku tanya malaikat Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Aku tengok ada orang yang umat aku ni tergantung lidah dia. Dalam keadaan tergantung pada lidah dia. Tergantung, lidah ni tergantung. Kita boleh bayang macam mana keadaan orang demikian. Kemudian, lalu ditanya, siapa mereka itu? Lalu dijawab, mereka itulah orang-orang yang menuduh orang-orang yang beriman melakukan perkara yang tidak mereka lakukan. Penuduh-penuduh, penista-penista agama, dipanggil demikian. Orang-orang yang menuduh orang mukmin yang tak bersalah, tiba-tiba kamu percaya dengan tuduhan itu dan kamu yakin dengan tuduhan tersebut. Tuduh orang beriman makan rasuah 90 juta disebut demikian. Orang soleh, kamu boleh percaya dengan orang soleh sebegini. Kamu buat tuduhan demikian. Kamu percaya dengan tuduhan demikian. Pelik dalam hidup kamu. Yang tuduh tu wanita barat yang datang di negara kita. Tiba-tiba yang datang tu, dia kata, orang ni makan harta orang yang beriman ni, walaupun nampak serban, walaupun nampak berjubah, nampak dia makan 90 juta disebut demikian. Allahu Akbar. Orang yang tuduh demikian. Di akhirat nanti, siapa yang percaya, siapa yang dia menuduh tersebut, lidah dia tu terjelik, kemudian digantung dengan lidah, tergantung-gantung tu badan dia tersebut. Allahu Akbar. Imam Qurtubi mengatakan, ini merupakan hadis yang sangat besar nilai dia, yang disebut dalamnya berbagai amalan khusus yang dapat menyelamatkan manusia daripada hal-hal yang menakutkan di dalam kubur, di padang mahsyar dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Samurah ini sendiri, yang menggambarkan pada kita dalam 3 malam ini kita cerita tentang yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman Ibn Samrah yang cerita perkara demikian. Ini di antara amalan yang boleh menghindarkan kita daripada terkenanya azab kubur. Kemudian disebut lagi siapa yang boleh boleh selamat lagi daripada azab kubur yang ke-20 ialah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Siapa-siapa yang dipilih oleh Allah untuk mati syahid, tak ada azab kubur untuk dia. Dasar pada apa dia? Daripada Miqdan Ibnu Ma'ad Yakrub disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di sisi Allah orang yang mati syahid itu memiliki 6 kriteria. Di sisi Allah, siapa-siapa yang hidup dia berjuang untuk Islam, kemudian dia dibunuh kerana mempertahankan Islam,
dia mati dalam keadaan dia mempertahankan Islam. Yang pertama, diberi pada diri dia ada 6 kelebihan pada dia. Diberi keampunan pada dia pada percikan pertama daripada darah yang mengalir daripada tubuh badan dia. Mengecik darah dia tu kerana mempertahankan Islam. Kita buat contoh apa dia, Umar Mukhtar misal contohnya, yang dia berjuang untuk mempertahankan Islam di Libya. Kemudian contoh siapa lagi? Tok Janggut. Kemudian Datuk Bahaman. Ni sejarah-sejarah orang-orang kita yang mempertahankan Islam. Tok Naning. Kemudian Mak Kelau yang mempertahankan Islam di bumi tanah air kita ni sendiri. Orang-orang yang macam ni, lawan waktu mana bertahankan Islam, gugur dia. Waktu mana percik darah yang pertama tersebut, maka dalam keadaan demikian, percikan pertama daripada darah dia ini diampunkan di sisi Allah. Yang pertama. Yang kedua, waktu mana dia menghadap depan Allah tu, gugur syahid tu, diperlihatkan kepada dia tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunjuk tempat dia dalam syurga Allah. Kemudian yang ketiga, diselamatkan daripada azab kubur. Orang yang macam ni, tak ada azab kubur. Masuk dalam kubur tu tak ada azab kubur. Kemudian yang keempat, diberi keamanan daripada rasa takut pada hari kiamat. Rasa bergoncangnya hati manusia bila bunyi gempa, bunyi yang disebut dengan apa dia, saat mana manusia lari lintang pukang hari kiamat. Di saat demikian, dia rasa tenang daripada diri dia. Kemudian yang kelima, dia letakkan mahkota kemuliaan di atas kepalanya. Kemudian sementara batu mulia yang ada pada dirinya, padanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Sebiji batu tu yang letak di atas kepala dia, bertatahkan batu tadi, sebiji batu tu bernilai lebih baik daripada dunia dan seisinya untuk diri dia. Dan dinikahkan dengan 72 bidadari, dan boleh memberi syafaat kepada 70 orang daripada kaum keluarga dia yang confirm berada dalam neraka Allah, ditarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini orang mati syahid lah. Kelebihan yang Allah jadikan pada orang yang gugur dalam mempertahankan Islam. Dia ada dua. Satu syahid yang disebut dengan syahid dunia akhirat. Satu lagi syahid akhirat. Lalu alim ulama sebut yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah syahid dunia dan akhirat. Itu dipanggil demikian. Macam orang mati COVID ni, kerana apa dia kena COVID ni, dianggap mati syahid akhirat saja di kalangan orang yang beriman. Tapi dia dapat kelebihan. Kelebihan dia apa dia? Tiada azab kubur. Kemudian di antaranya kelebihan yang ada pada dia, dia dapat nikmat-nikmat yang akhirat tersebut. Manakala percikan waktu mana dia gugur tadi, tak adalah yang disebut dengan keampunan yang pertama yang dapat pada awal-awal yang kita sebut tadi. Kemudian seterusnya yang ke-21, disebut macam mana kita nak lepas daripada azab kubur, menghindarkan azab kubur. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas bagaimana diriwayatkan, Abdu pernah bertanya kepada seseorang, mahukah kamu aku beritahu sesuatu yang mengembirakan pada kamu? Bila Ibnu Abbas dia datang jumpa dengan seorang, dia sebut, kamu nak tak kalau aku nak cerita satu benda yang mengembirakan pada kamu? Lalu orang itu menjawab, tentu saja. Sebut apa dia? Ibnu Abbas lantas berkata, bacalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ajarkan bacaan itu pada keluarga kamu, anak-anak kamu, anak-anak yang ada di rumah kamu, dan jiran-jiran kamu, sebab bacaan itu menjadikan penyelamat daripada hujah pada hari kiamat di sisi Tuhan bagi pembacanya yang minta kepadanya agar memberi keselamatan baginya dan azab api neraka Allah, dan dengannya pembaca dapat selamat daripada azab kubur. Allahu Akbar. Disebut siapa-siapa yang sentiasa buat amalan, baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Ibnu Abbas kata, ajar pada keluarga kamu, ajar kepada adik-beradik kamu, ajar kepada jiran tetangga kamu, bagi tahu pada mereka berita gembira yang Allah bagi orang yang hidup dalam keadaan dia sentiasa baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sama ada dia nak tidur, sama ada dia berjalan, mula nak berjalan dia baca surah Al-Mulk. Setiap kali mana dia buat sesuatu dia baca surah Al-Mulk terlebih dahulu, 30 ayat dia. 30 ayat ni dibaca sebab dia akan menapa dia dapat jauh daripada azab kubur. Kemudian bangun di hari akhirat nanti, nama dia ni di akhirat nanti dia akan bagi keselamatan di akhirat nanti. Tak ada azab di akhirat Allah. Dan yang besar lagi, tiada azab api neraka Allah untuk orang yang ada dalam dada dia
dan amalan dia dengan surah Al-Mulk itu sendiri. Saya sebut banyak kali pada tuan-tuan, pada diri kita ni rajin-rajin, pada diri kita ni menghafal dan membaca surah Al-Mulk. Jangan malas membaca dan menghafal surah Al-Mulk. Ni inna a'tayna, inna anzalna je. Tiap-tiap hari yang demikian pada diri kita. Baca juga surah-surah Al-Mulk. Baca. Yang tu pun baca. Surah Al-Mulk pun kita baca. Buat amalan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke-21-nya, amalan yang ke-21-nya, disebut lagi. Daripada Anas disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat, dia akan tersamak, dilindungi daripada azab kubur dan tersamak daripada azab kubur. Ini kelebihan. Maknanya, kita kata, nak buat amalan macam mana Ustaz? Nak suruh dapat mati kita pada hari Jumaat. Amalannya ialah baca doa. Baca doa pada Allah. Ya Allah, Allahumma qtin ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ni maksudnya apa dia? Pada hari Jumaat. Ini husnul khatimah. Mati pada malam Jumaat dipanggil husnul khatimah. Pada diri kita ni. Mati pada tempat yang baik. Husnul khatimah yang dalam hidup kita. Lalu, bagaimana kita nak dapatkan malam Jumaat ataupun hari Jumaat kematian kita ni? Baca doa. Doa tadilah, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah saya dengan keadaan husnul khatimah, ya Allah. Wala taqtin ajalana, janganlah kamu matikan saya bisu'il khatimah, dengan keadaan yang paling buruk, ya Allah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, berakhirlah tajuk yang kita bincang 2-3 malam ini tentang mengenai beberapa amalan-amalan. Banyak lagi amalan-amalan yang lain. Tapi memadailah kalau kita sebut 21 amalan yang boleh menyebabkan kita terhindar daripada azab kubur ini. Lalu semua amalan-amalan ini kita cuba buat dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan 21 amalan yang kita sebut ini, kita akan tersamak keluarga kita dan kita akan boleh menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita daripada masuk kubur tiba-tiba diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Terima kasih di atas peluang-peluang yang Allah kurniakan pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kebaikan pada kita demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.